Kalau anda tanya saya the best wireless gaming mouse bawah RM100 Malaysia, saya tanpa syak, tanpa ragu-ragu, was-was akan recommend anda untuk beli VXE R1 SE yang saya review sebelum ni. Bayangkan dengan harga RM85 Malaysia, anda dapat satu wireless gaming mouse yang guna PixArt 3395 SE. Dia punya switch boleh tahan sampai 40 ataupun 60 juta kali klik. Yang penting responsif, 100% PTFE mouse fit, gliding dia sedap gila and bentuk ambidextrous lah. But seminggu lepas saya publish video tu, stok kedai tu habis. Bila mereka top up balik, harga dah pun naik. Dia jadi RM109 Malaysia. Mungkin disebabkan nilai mata wang Malaysia yang rendah, mungkin juga disebabkan cukai baru yang diperkenalkan oleh kerajaan kepada penjual-penjual luar Malaysia. Tak apa, tolak tepi isu tu. Yang penting title untuk wireless, the best wireless gaming mouse bawah RM100 Malaysia sekarang kosong. Tak ada raja ni guys. Maka saya buat sedikit pencarian, carilah wireless gaming mouse yang spesifikasi dia sama dengan VXE R1 SE tadi. Sayangnya tak ada, but yang CP tu ada, iaitu Attack Shark R1 yang ada dekat depan saya ni. Nanti saya kongsikan dengan lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Okey, kalau anda beli Attack Shark R1 yang berharga RM80 Malaysia ni, anda akan dapat satu anti-slip sticker. Design dia bagus and tujuan dia adalah supaya kita tak terlucut bila pegang mouse ni. But to be honest dengan anda, sepanjang saya test mouse ni lebih kurang dalam 2 hari, saya tak pernah terlucut lagi lah. Dia punya material dah good enough, but kalau anda nak design yang cantik sikit, anda bolehlah tampal stiker ni. Tak nampak plain sangat. Actually mouse ni datang dengan 3 pilihan warna. Anda boleh pilih warna standard hitam putih tu, ataupun anda nak yang mencapap sikit macam saya, anda boleh pilih warna merah. Kemudian dia bagi kepada kita buku manual dan of course dia bagi kepada kita satu paracord cable drag free. Actually tentang kabel ni, make sure anda, tak kisahlah anda nak beli mouse mana pun, anda nak beli wayar ke, anda nak beli yang tak ada wayar ke, yang penting pastikan dia bagi kepada kita paracord cable atau sesetengah brand dia panggil extended cable. Tujuan dia adalah supaya kabel tu tak mengganggu pergerakan mouse. That's why kita kena cari mana-mana mouse yang guna paracord cable ni. Alright, perkenalkan, ini adalah Attack Shark R1. Dia adalah sebuah wireless gaming mouse dengan bentuk ergonomik. Ini adalah dia punya, nak kata ses point pun ya, nak kata bukan pun ya juga. Dia macam pisau dua bilah lah. Basically mouse ni ada dua bentuk. Yang pertama ergonomik macam ni, dan satu lagi kita panggil dia ambidextrous, yang mana dia punya lekukan belah kanan dengan lekukan belah kiri adalah sama. Dia universal dan sesuai dengan hampir semua saiz tapak tangan dan cara manusia pegang mouse. Saya memang suka dengan mana-mana mouse yang jenis ambidextrous. Untuk Attack Shark R1 SE ni anda boleh nampak lekukan belah kanan dengan lekukan belah kiri dia tak sama. Tak macam Cooler Master MM712 ni. To be honest dengan anda, bila pegang mouse ni saya rasa tak selesa. Anda boleh tengok saya punya jari kelingking ni akan jatuh betul-betul di antara warna merah dan juga hitam. Dekat sini tajam, dan yes, bila guna dalam satu jangka masa yang tak lama sangat lah, dalam 2 jam mouse ni saya guna secara berterusan, saya akan start rasa cramp dekat saya punya tapak tangan ni. So dari segi keselesaan, saya tak suka dengan mouse ni. But sekali lagi saya nak bagi tahu kepada anda, dia pisau dua bilah. Untuk sesetengah orang mouse ni akan jadi selesa gila. Untuk sesetengah orang mouse ni macam saya, mouse ni tak selesa. Untuk anda jelas lagi tentang bentuk mouse ni, saya guna MM712 sebagai saya punya gaming mouse, selesa mouse ni, tapi saya punya main mouse adalah Razer Basilisk X Hyperspeed, yang mana bentuk dia adalah ambidextrous. Anda boleh tengok kanan dan juga kiri dia tak sama. Mouse ni saya dah guna hampir 3 tahun dan saya tak nampak pun sebarang kepentingan untuk saya upgrade ke mouse yang lain. Saya guna mouse ni 8 jam berterusan. Tak adalah berterusan sebab ada keluar pergi toilet, ada keluar pergi solat kan. Saya guna mouse ni lama-lama pun tak ada masalah langsung. That's why bagi saya bentuk ergonomi ini in one way dia akan
akan jadi sales point yang sangat bagus sebab setengah orang akan rasa selesa gila. But untuk orang macam saya, untuk R1 ni tak selesa lah. Untuk mouse ergonomi ataupun mana-mana produk ergonomi yang dia kata gaming chair, ergonomic chair ataupun ergonomic table, even ergonomic keyboard, saya highly recommend anda untuk test dulu. R1 ni tak tahulah anda nak test dekat mana. Saya mungkin anda beli dulu, bila tak selesa cuba jual balik. Saya yakin dia boleh dijual semula sebab spesifikasi dia marvelous guys. Okay, sebut tentang spesifikasi, kita go for dia punya exterior dahulu. Anda boleh tengok dia punya surface ni jenis matte, dia bukan glossy, tak bersilat, tak menyinar ataupun tak memantulkan cahaya. Lepas tu dia punya finishing smooth gila. Anda tak akan nampak sebarang kecacatan dekat dia punya cat ni, dan branding Attack Shark ada di bahagian kiri. Ada 6 button yang kita boleh customize dekat mouse ni. Dia punya main switch 2, lepas tu dia punya scroll button, lepas tu dia punya DPI button ni pun kita boleh remake balik, dan ada 2 extra button di bahagian kiri. Untuk dia punya button-button ni, feeling tekan tactile dan clicky dia tu tak adalah annoying sangat. Yes, ada keluarkan bunyi tapi tak adalah kuat macam sesetengah mouse yang saya pernah review. So, untuk dia punya main button, dia pakai Huyu switches, which is saya personally pun first time dengar. Dia tahan sampai 20 juta kali klik lama, dan yang paling penting sebenarnya ialah dia punya responsive level tu tinggi. Anda tekan je, dia akan automatic register input yang anda masukkan. Lepas tu dia punya scroll button dia pakai TTC encoder juga. Kita dapat rasa lekukan demi lekukan yang ada bila kita gerakkan dia punya scroll ni ke atas ataupun ke bawah. Nice. Dia punya surface pun rubber. Dia punya DPI button tactile, dan dia punya extra button di bahagian kiri pun tactile, dan kedudukan dia memang nice. Bila saya pegang mouse ni, saya senang untuk sentuh dia punya extra button di bahagian hadapan. Untuk bahagian belakang, saya just tekan guna belakang ibu jari saya. So, dari segi button tak ada masalah langsung. Lepas tu, anda boleh tengok di bahagian bawah mouse ni, ada 4 PTFE mouse. Dia tak pakai PTFE. Bukan tak pakai. Saya cari maklumat tentang dia punya mouse ni. Apakah material yang dia pakai, saya tak jumpa. But, yes, saya boleh garanti kepada anda, dia punya gliding smooth. Nanti saya demo. Dan kita ada satu pairing button dekat sini. Ada connection switcher dekat sini. Untuk makluman anda, Attack Shark R1 ni kita boleh guna dia secara 3 mode lah. Kita boleh guna wayar menggunakan paracord kabel yang dia bagi kepada kita tadi, and kita boleh guna sambil charge. Katakan bateri dia dah habis, kita boleh guna sambil charge. Ini antara kelebihan juga. Sesetengah mouse kita tak boleh nak guna sambil charge. Macam Logitech G304 kita tak boleh guna sambil charge. Even kita tak ada tempat pun nak cucuk kabel kalau mouse tu. Lepas tu kita boleh guna secara wireless 2.4 GHz. Dia pakai Broadcom punya chipset. Dari segi latency, saya boleh kata memang rendah gila. Tak ada lag sepanjang saya guna mouse ni. Saya tak hadap sebarang masalah. Kemudian kita boleh guna secara Bluetooth. Okey, tentang bateri, sebelum saya tunjuk kepada anda dia punya gliding, dia punya tracking. Tentang bateri, dia punya bateri katanya boleh tahan sampai 65 jam. Lama. Cuma saya tak buatlah exact measurement sebab saya guna mouse ni pun dalam masa 2 hari. Saya pun tak guna 24 jam straight. Saya guna kejap, sejam, 2 jam, ataupun saya guna untuk editing mungkin 3 jam, 4 jam macam tu. Jadi nak kata betul ke apa yang mereka claim, saya tak berani cakap. Yang penting sensor yang digunakan tu tak makan power sangat, dan dia ada auto sleep punya function. So di bahagian bawah ni pun anda boleh nampak ada satu kompartmen untuk kita simpan dia punya wireless dongle. Alright, tentang dia punya gliding, macam saya bagi tahu kepada anda, saya tak pasti material yang dia guna, tapi dia punya pergerakan memang smooth. Saya test dekat hard surface ataupun di atas meja saya, seperti yang anda dapat tengok lah, dia punya movement ni betul-betul nice. Kalau nak compare dengan contoh Cooler Master MM712 ni, saya rasa MM712 lagi smooth, tapi okey juga. Untuk Attack Shark R1 ni okey, dia punya berat pun 59 gram sahaja. Untuk Cooler Master MM712, dia punya pergerakan tu anda boleh nampak sekata. Saya cuba bagi daya kanan dan juga atas dan juga bawah dengan sama, pergerakan dia anda boleh tengok memang samalah. Tapi untuk Attack Shark R1 ni, walaupun saya bagi daya yang sama, anda boleh nampak macam dia berat di bahagian atas kanan, menjadikan dia pusat bila pergerakan tu. Okey, anda nampak tak? Dia macam jatuh ke bawah
bawah sikit. Actually benda ni tak mengganggu, I mean dia tak adalah menyusahkan kita atau mengganggu pergerakan bila kita main game. Saya just nak share apa yang saya alami lah, nama lagi review kan. So okay, tentang tracking pula, ini kita kena tunjuk dia punya software lah. Software dia ni nanti saya letak link download dalam ruangan description box below. Interface dia betul-betul straightforward, user friendly. Saya suka dia tak adalah design yang kita kata meriah kebabum, tak ada. Belah kiri ni kita terus, belah kiri atas kita terus boleh remap button-button yang ada dekat mouse ni. Basically ada 6 button yang kita boleh remap, termasuk dengan dia punya DPI. Cara remap simple saja, anda tekan saja button yang anda nak remap tu, kemudian pilihlah apa action baru yang anda nak masukkan dekat dia punya button ni. Seterusnya ada macro manager, which is tempat kita adjust macro. Lepas tu ada profile di bahagian bawah, ada battery punya percentage. Kanan atas sekali ini adalah connection yang saya sedang guna, iaitu wireless 2.4 GHz, dan kita boleh baiki dia punya DPI. Alright, sebut tentang DPI ni, of course kita kena cerita tentang sensor. Mouse ni kan dia pakai X flagship wireless gaming mouse punya sensor. Antara wireless gaming mouse yang flawless juga, tapi dia yang lama. Kalau sekarang flagship wireless gaming mouse sensor adalah Pixar 3395 kan. Yang ni dia pakai PAW3311. Max DPI boleh pergi sampai 16,000, cuma dia pakai upgraded version. So untuk AttackShock R1 ni boleh pergi sampai 18,000. Besar juga tu. Dia punya tracking tak ada masalah. Yang penting power consumption rendah. That's why bateri dia boleh tahan sampai 65 jam lah, lama. Jadi dari segi gliding dia sedap, dari segi tracking dia pun mantap. Anda tak perlu risau tentang performance. Cuma untuk 3311 ni dia punya kekurangan kalau nak dibandingkan dengan 3395 adalah LOD dia, lift off distance. Bukan letter of demand yang kita nak saman orang, no, tapi lift off distance dia hanyalah 1 mm saja. Kita tak boleh nak adjust kepada 2 mm. Lepas tu kita boleh baiki dia punya polling rate. Dia pakai Broadcom chipset, jadi anda tak perlu risau dari segi dia punya polling rate, dia punya response time memang okey sangat-sangat. So kita pilih 1000 kalau anda nak guna untuk main game. Kalau anda nak jimat masa, anda boleh anda nak jimat bateri, anda boleh pilih 125. Lepas tu ada mouse attribute, dan last sekali ada key response time. Basically mouse ni dari segi technical spesifikasi dia, saya kata cream of the cream. Memang mantap punyalah. Isu dia satu sahaja, adakah bentuk dia, bentuk ergonomik ni sesuai dengan cara anda pegang, sesuai dengan saiz tapak tangan anda. Kalau sesuai, kalau ngam, anda akan rasa mouse ni gila selesa lah. Tapi kalau dia tak sesuai macam saya kan, mouse ni akan jadi annoying. Kita tak boleh guna lama-lama, rasa nak baling saja. Seriously, ergonomic mouse kalau kena dengan tangan anda, kena dengan cara anda pegang mouse, anda akan jatuh cinta kepada dia. Bunyi. But kalau tak selesa, buang lah guys. Kalau anda berminat untuk beli AttackShock R1 ni, saya sediakan link beli dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh, jumpa lagi. Saya harap harga dia tak naik lah. Kekal RM80 macam tu.